Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pembelajaran kali ini, pendidikan syariah Islam, kita akan mengambil bab ataupun topik akidah, iaitu tajuknya sejarah perkembangan ilmu kalam. Sebelum kita memperhalusi tajuk perbincangan kita pada kali ini, suka untuk saya ingatkan hasil pembelajaran berdasarkan huraian sukatan pelajaran berkaitan dengan tajuk ini. Pelajar-pelajar perlu mengetahui antaranya ialah mengetahui perkembangan ilmu kalam, faktor-faktor yang mendorong kepada perkembangan ilmu kalam, dan menghargai jasa ulama. Untuk aras yang seterusnya, pelajar-pelajar perlu mengetahui bagaimanakah untuk kita menghuraikan aliran pemikiran ataupun mazhab yang berlandaskan kepada akal. Yang seterusnya, pelajar-pelajar boleh menghurai apakah dia peranan ulama ketika waktu itu dan mencontohi kegigihan ulama dalam mempertahankan akidah. Dan yang seterusnya, aras yang terakhir, aras yang ketiga, dalam tajuk ini, pelajar-pelajar dapat menerangkan kesan daripada perbezaan pelbagai aliran di dalam Islam, terutamanya dalam pemahaman akidah. Yang seterusnya, menghuraikan sebab-sebab berlakunya perbezaan pendapat ilmu kalam. Dan yang terakhir, secara nilainya, pelajar-pelajar akan dapat mempelajari tentang keberanian dan ketegasan ulama dalam mempertahankan akidah. Kita terus kepada poin, apakah dimaksudkan pengertian perkembangan ilmu kalam itu sendiri. Kita ambil pendapat Ibn Khaldun mengatakan bahawa ilmu yang membicarakan tentang alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan akal fikiran dan bantahan terhadap fahaman-fahaman yang bertentangan dengan aliran salaf dan juga yang bertentangan dengan pemikiran intelektual ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya kita tengok nama lain kepada ilmu kalam ini banyak. Di antara yang popularnya ialah dipanggil juga sebagai ilmu tauhid, ilmu akidah dan juga ilmu usuluddin. Kita pergi kepada sejarah perkembangan ilmu kalam ini. Kita mulai dengan pada zaman Rasulullah SAW. Seperti apa yang terdapat di dalam buku teks ataupun mana-mana catatan yang berkaitan dengan tajuk ini. Zaman Rasulullah SAW tidak timbul lagi permasalahan dan kekeliruan terutama dalam akidah ataupun hukum, kerana para sahabat terus merujuk kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Dan ketika pada zaman Rasulullah, para sahabat menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan yang tertinggi. Kita pergi lihat juga pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu terdiri pada zaman sahabat. Ketika itu masih lagi umat Islam masih lagi berpegang teguh dengan akidah yang diwarisi ataupun yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika itu Khulafa Ar-Rasyidin menumpukan tugas dalam memperkasa dan menguatkan umat Islam di samping membuka wilayah-wilayah yang baru. Yang sebelum ini pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah membina satu empire di Madinatul Munawwarah dan membuka ataupun mengislamkan wilayah di Mekkatul Mukarramah. Dan pada zaman tersebut Al-Quran dan hadis menjadi sumber yang utama. Namun di situ sekiranya berlaku perselisihan faham ataupun timbul masalah, khalifah akan bermusyawarat dan menggunakan sumber ketiga pada itu, iaitu ijma' sahabat. Terlihat pada zaman Umayyah. Pada zaman Umayyah ini umat Islam tersebar dan bertambah kerana wilayah-wilayah telah dibuka. Namun kat situ berlakunya satu pertembungan. Jadi pada zaman Umayyah ini barulah berlaku pertembungan pemikiran Islam, Greek, Yunani dan Yahudi. Kerana apa? Pertambahan ataupun keluasan wilayah Islam mula tersebar dengan luas. Maka kesan daripada perluasan dan juga pertembungan pemikiran Islam, maka muncul pelbagai kumpulan dan fahaman baru yang mengancam akidah umat Islam. Contohnya, muncullah fahaman yang dipanggil sebagai Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan Murji'ah. Maka pada zaman Umayyah inilah barunya muncul fahaman-fahaman yang seperti mana disebutkan. Terlihat juga pada zaman Abbasiyah, seperti mana berlaku pada zaman Umayyah,
pada zaman Abbasiyah ini berlaku perkembangan dalam ilmu kalam. Jadi kita fokus pada zaman Abbasiyah kerana berlakunya perkembangan dalam ilmu kalam disebabkan oleh impak perluasan wilayah dan pertembungan dengan budaya-budaya daripada Greek, Yunani dan sebagainya. Dan pada zaman Abbasiyah ni juga buku-buku falsafah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan telah menarik minat para ulama untuk mengkajinya. Seperti contoh ilmu mantik, falsafah yang banyak mengajak manusia menggunakan akal. Jadi di antara golongan yang paling berpengaruh ketika zaman Abbasiyah itu adalah Mu'tazilah. Sebab apa dia berpengaruh? Sebab mendapat sokongan daripada Khalifah Abbasiyah ketika itu. Dan siapakah golongan Mu'tazilah ini? Kalau kita kaji dan kita pelajari seperti mana yang terdapat dalam buku teks secara asasnya, golongan Mu'tazilah ini menggunakan akal dalam masalah yang melibatkan masalah hukum dan akidah, dan dia mendahulukan akal daripada nas-nas Al-Quran dan hadis, dan mereka ini menolak peristiwa Isra' dan Mi'raj dan juga siksa kubur. Dan pada ketika zaman tersebut, umat Islam dalam keadaan kacau bilau dan muncullah satu golongan yang dipanggil sebagai golongan Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita fahami sekarang ini. Dan siapakah itu Ahli Sunnah wal Jamaah? Ayuh, mari kita koreksi, mari kita mendalami tentang satu golongan yang disebut sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia muncul pada akhir abad ke-3 Hijrah, iaitu bertujuan untuk menentang fahaman yang menyesatkan. Diketuai oleh dua orang ulama tauhid yang sangat hebat yang bernama Abu Hasan Al-Ash'ari. Jadi pelajar-pelajar harus mengingati nama-nama yang saya sebutkan, dan salah seorang tadi adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Dan aliran ini sudah pastinya berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah, di samping menggunakan hujah akal yang rasional untuk mematahkan hujah-hujah daripada golongan-golongan Mu'tazilah. Jadi pendapat dalam aliran ini diantaranya ialah seperti perkara qada dan qadar. Allah dah jadikan kehendak dan kemahuan kepada manusia, tetapi bergantung kepada manusia itu sendiri. Dan pendapat daripada Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran ialah kalam Allah yang qadim dan dia bukan bersifat seperti makhluk. Isi dan makna datang daripada Allah. Dan orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar masih dianggap seorang mukmin, dan apabila telah meninggal dunia, orang Islam tadi akan diseksa setimpal dengan dosa yang telah dilakukan, dan selepas habis segala seksaan yang diterima, akhirnya akan dimasukkan jua ke dalam syurga. Dan kita lihat juga fahaman yang terdapat di dalam buku teks, iaitu di antaranya fahaman Jabariyah yang berbeza sedikit dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay, kalau kita baca seperti mana yang terdapat dalam video ini, dia diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, kemudian disebarkan oleh Jaham bin Shaqwan dari Khurasan. Dan i'tikad mereka ini hampir sama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, namun i'tikad mereka ini lebih ekstrim hingga menyeleweng. Di antara pendapat dalam fahaman ini yang berbeza dengan pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan manusia tidak mampu untuk buat apa-apa, dan ia tidak mempunyai daya, tidak punya kehendak sendiri dan tidak punya pilihan. Artinya manusia tidak mampu membuat apa-apa. Berbanding dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, manusia ada kemampuan untuk berusaha dan berikhtiar. Syurga dan neraka tidak kekal, tidak ada yang kekal selain Allah. Mereka mengatakan bahawa syurga dan neraka ini tidak akan kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah makrifat atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini pendapatnya sama dengan aliran kaum Murji'ah. Kalam Tuhan adalah makhluk. Mereka mengatakan bahawa Al-Quran dan juga kalam Allah itu adalah bersifat makhluk, dan Allah Ta'ala ni maha suci segala sifat dan keserupaan dengan manusia, seperti berbicara, mendengar dan melihat. Dan beberapa lagi pandangan mereka seperti apa yang terdapat dalam video ini. Kita lihat pula pada pada fahaman Qadariyah. Dia telah memperincikan tentang fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, Jabariyah, dan yang ketiga ini adalah Qadariyah, iaitu dari kata qadara yang artinya kemampuan dan kekuatan. Aliran ini percaya bahawa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah, dan mereka berpendapat bahawa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Artinya mereka mengatakan manusia adalah bermula dengan segala-galanya.
dan dimunculkan oleh Ma'bad Al-Jauhani dan Ghailan Ad-Dimash. Dan kita lihat apakah pendapat dalam fahaman ini. Mereka mengatakan bahawa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kuasa untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, sama ada perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Dan manusia juga berhak mendapat pahala atas pembaikan yang dilakukannya, dan berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka mengatakan bahawa Allah tidak berkuasa menentukan nasib seseorang manusia. Kita lihat pula pada fahaman yang keempat, iaitu fahaman Mu'tazilah yang muncul pada zaman ataupun kerajaan Abbasiyah. Ditubuhkan oleh Wasil bin Atha. Dalam aliran ini membincangkan kepada masalah-masalah teologi ataupun masalah tauhid yang belum ada penyelesaian. Kelahiran Mu'tazilah dikaitkan dengan keluarnya Wasil bin Asa dari halaqah gurunya, iaitu Hasan Basri, kerana dia berbeza pendapat dengan Hasan Al-Basri tentang status orang Islam yang melakukan dosa. Dan apakah ciri-ciri yang terdapat dalam Mu'tazilah ini menurut pandangan mereka? Di antaranya mereka mengatakan manusia bebas melakukan sesuatu tanpa hubung kait dengan Allah. Dan seterusnya mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk yang bukan qadim. Mereka juga berpendapat orang-orang yang melakukan dosa besar bukan mukmin dan tidak kafir, tetapi berada di antara dua tempat, sama ada di antara golongan yang bukan mukmin dan bukan golongan orang kafir. Itu pendapat mereka. Dan seterusnya mereka mengatakan baik dan buruk ditentukan oleh akal, dan Allah tidak bersifat tetapi mempunyai zat. Seterusnya, setelah kita mempelajari kepada keempat-empat fahaman ataupun empat-empat mazhab menurut kepada aliran pemikiran mereka, jadi kita lihat apakah dia sebab-sebab perbezaan pendapat dalam ilmu kalam di antara Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah dan juga Mu'tazilah. Yang pertama, perbezaan dalam memahami nas-nas yang terdapat Al-Quran. Yang kedua, bangsa-bangsa selain bangsa Arab yang memeluk Islam telah membawa fahaman yang mereka anuti dahulu ke dalam Islam. Seterusnya, fahaman politik yang berbeza pada ketika itu telah menjadikan aliran ilmu kalam memberi pendapat mengikut pemikiran mereka yang kadang-kadang membawa kepada kesesatan. Dan kita lihat juga kesan daripada perbezaan pelbagai aliran ini ke dalam masyarakat, khususnya kepada umat Islam. Di antaranya ialah kesan-kesannya. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Daripada sebab yang pertama ini, wujud kitab-kitab falsafah yang tidak terjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan perkembangan ilmu kalam yang menolak fahaman falsafah yang menyesatkan. Kemudian yang kedua, kesannya lahirlah tokoh-tokoh ulama yang terkenal. Contoh daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Ghazali yang dikenal sebagai Hujjatul Islam, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Baqilani dan lain-lain lagi. Di samping itu, dalam perkembangan intelek, ulama Ahlussunnah wal Jamaah dapat mengupas intipati hasil nas Al-Quran dan hadis dengan tempat tanpa berlakunya penyelewengan. Dan yang terakhir daripada kesan adalah penulisan, iaitu muncul penulisan dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan, terutamanya dari golongan Al-Asy'ariyah. Kitab-kitab penulisan menolak pemikiran falsafah orientalis, golongan materialistik, Khawarij dan lain-lainnya. Sebahagian ditujukan kepada Mu'tazilah yang banyak mempengaruhi pemikiran umat Islam. Alhamdulillah. Dan kita lihat pada peranan ulama ilmu kalam dalam mempertahankan Islam, khususnya di dalam mempertahankan akidah. Iaitu yang pertama, perpecahan mengakibatkan wujudnya perbezaan pemikiran dan pendapat daripada golongan yang bertelagah. Yang kedua, dari segi lain, kemunculan ilmu kalam membawa rahmat kerana telah muncul ulama-ulama yang ikhlas dalam menyampaikan ilmu Islam yang sebenar, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Jadi mereka ini memberikan peranan yang penting dalam mempertahankan Islam
terutamanya peranan ulama dalam ilmu kalam, antaranya ialah mereka ini menentang fahaman yang menyesatkan dengan lantang dan berani menghadapi golongan Mu'tazilah yang ketika itu dipengaruhi oleh khalifah-khalifah pada zaman Abbasiyah. Mereka menggunakan hujah Al-Quran dan hadis dan pertimbangan akal yang rasional. Mereka menulis kitab-kitab ilmu kalam yang berperanan membasmi fahaman yang menyeleweng. Contohnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari telah menulis 90 kitab dan Imam Al-Ghazali dikenali juga sebagai Hujjatul Islam. Alhamdulillah, pelajar-pelajar yang dikasihi, hari ini kita sempat mempelajari secara ringkas sejarah perkembangan Islam yang perlu kita ketahui. Di antaranya kita perlu tahu apakah dimaksudkan dengan pengertian ilmu kalam itu sendiri, dan kita juga perlu tahu mengikut pada zaman-zaman perkembangannya seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat dan zaman pemerintah Islam seterusnya, dan kita perlu fahami tentang kemunculan mazhab-mazhab ini dan kita kenali apakah pendapat mereka terutamanya dalam ilmu kalam dan apakah punca-punca serta kesan daripada perkembangan ilmu kalam itu sendiri. Dan yang terakhir, pelajar-pelajar perlu tahu tentang peranan ulama ketika itu dalam mempertahankan akidah dan juga Islam, terutamanya dalam ilmu kalam. Dan juga kita ketahui dan kenali beberapa nama tokoh Islam yang terkemuka ketika itu, seperti contoh Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi dan juga Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Okey, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat. Wallahu alam. Kita jumpa lagi pada tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.